Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia lagi dikasihi Saudara Muslim Mahah Dr. Sri Dr. Abdul Rahman Haji Osman, Mufti Pahang. Yang berbahagia Saudara Muslim Mahah Dr. Yahya Ahmad, Mufti Johor. Yang berbahagia Saudara Muslim Mahah Datuk Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Perak, para penceramah, Profesor Dr. Syamrahyu bin Abdul Aziz, berbahagia Datuk Zainul Rijal bin Abu Bakar, rakan-rakan perjuangan, ketua-ketua NGO, saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengaturkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas rahmat-Nya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk membincangkan satu perkara yang begitu dekat di hati dan perasaan kita, yaitu isu perundangan Islam. Inilah kali pertama kita menganjurkan satu konvensyen perundangan peringkat nasional yang hari ini membawa tajuk mengarus perdanakan syariah Islam. Mengarus perdana dalam arti kata meletakkan syariah sebagai asas pembinaan negara, dengan perundangan menjadi sendi utama ke arah pembangunan tamadun itu sendiri. Kita yakin Islam sebagai agama ilahi mampu membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, pendidikan maupun perpaduan kaum. Ini kadang-kadang orang tidak faham bahawa Islam ini tertumpu kepada isu hukum hakam, halal dan haram sahaja. Cuma yang menjadi cabaran kita ialah bagaimana untuk memberikan naratif Islam yang sebenar kepada masyarakat, bukan saja dalam bentuk penulisan, perkataan, tetapi yang lebih penting ialah syakhsiah atau perbuatan. Ini kerana Islam masih dilihat sebagai suatu agama yang rigid dan tiada toleransi, zalim dan menakutkan. Sentimen Islamofobia telah dimainkan bagi menjauhkan masyarakat kepada Islam. Teroris, ekstremis dan fundamentalis adalah merupakan antara istilah-istilah yang sering dimainkan oleh Barat bagi menampakkan keburukan Islam. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan hadirin yang dikasihi sekalian, kita semua melihat bagaimana beberapa kes mahkamah yang berlaku sejak akhir-akhir ini dilihat tidak memihak kepada umat Islam. Malah kalau dikaji secara halus, ia secara tidak sedar turut menghakis kuasa negeri, iaitu kuasa Sultan sendiri yang merupakan ketua agama negeri. Saya yakin ini semua berlaku bukan secara tidak sengaja atau tiba-tiba, tetapi sebaliknya hasil dari perancangan yang begitu rapi yang makan masa puluhan tahun. Tetapi mereka tetap sabar dan konsisten. Ini yang penting ya, kerana mereka sabar dan konsisten dalam gerak kerja sehingga hasil yang mereka perolehi seperti apa yang kita lihat hari ini. Malah mereka kini semakin agresif sehingga berani mendesak Majlis Agama Negeri membatalkan keislaman remaja yang sudah memeluk Islam. Ini saya kira satu keaiban yang sungguh menghinakan semua. Kalau di negara lain, saya yakin individu yang mengungkapkan sedemikian sudah lama diambil tindakan undang-undang sebagaimana yang berlaku kepada kes
di Indonesia seorang individu yang bernama Ahok. Namun mereka yang jelas menghina Islam ini masih dilihat kebal disebabkan kelompongan dalam sistem kehakiman dan perundangan negara. Kalau dilihat dari segi perundangan, terdapat beberapa fasa dalam perlembagaan persekutuan yang menjamin kemuliaan Islam dan mahkamah syariah. Seperti perkara 3/1, perkara 11/4/5 dan perkara 121/1E. Malah sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong untuk menjamin pemeliharaan Islam menjadi bukti tentang kemuliaan Islam di negara ini. Semua fakta ini seharusnya sudah cukup menjadi hujah yang kuat untuk meletakkan syariah sebagai landasan pembinaan negara. Namun realitinya perundangan Islam, institusi kehakiman syariah, mahkamah syariah masih dilihat sebagai kelas kedua atau subservient, tunduk kepada perundangan sivil. Kelompongan ini perlu segera dilihat oleh pihak kerajaan dan agensi yang diamanahkan agar ia tidak lagi dijadikan helah pihak tertentu dalam menekan agama Islam. Saya yakin kita mempunyai kepakaran yang cukup dalam mengkaji dan mengemukakan cadangan-cadangan yang bernas bagi meminda perundangan yang ada, termasuk perlembagaan persekutuan. Mungkin laluannya agak sukar, namun bak kata pepatah, 1000 langkah ke hadapan bermula dengan selangkah hari ini. Saya ingin menyebut kata-kata yang saya anggap sangat bermotivasi oleh seorang pejuang keadilan, iaitu Martin Luther King, yang pernah menyebutkan dalam bahasa Inggeris, if you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But keep moving. Jadi saudara-saudari, kita kena terus bergerak walaupun dengan apa kelemahan yang ada pada kita. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bergeraklah kamu, berjuanglah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan berat, susah sekalipun. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan hadirin yang dikasihi sekalian, kekuatan arus kesesatan ini semakin hari semakin besar dan kuat. Ini kerana bukan sahaja ia disokong oleh segelintir umat Islam, tetapi di atas kebijakan mereka menggunakan kelompongan yang ada di dalam sistem perundangan dan kehakiman negara. Kalau dahulu kita jarang mendengar istilah seperti LGBT, gender equality, religious plurality, universal values ataupun nilai sejagat, tetapi kini istilah-istilah ini sudah menjadi sesuatu yang diterima pakai oleh masyarakat sebagai asas kepada perpaduan kaum dan kesejahteraan negara. Kita tidak akan lupa bagaimana perarakan golongan LGBT yang dibuat secara terang-terangan di dataran Merdeka pada tahun 2019. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan sokongan semua pihak, pembela berjaya memimpin satu gerakan rakyat secara besar-besaran bagi menyekat kumpulan yang mendesak untuk kerajaan mengiktiraf ISAT dan Statute Rome. Kalau tidak hari ini, kalau dulu mereka berat 100 orang, mungkin hari ini dah 1000 orang. Kerana itulah yang berlaku di Amerika Syarikat. Pada tahun 80-an, gerakan LGBT diharamkan, tetapi tahun 2000-an ini mereka menjadi yang legitimate, dan perkara yang bersama berlaku di United Kingdom. Atas kesedaran tanggungjawab mempertahankan akidah umat Islam,
Pembela merasakan gerakan ini tidak harus berhenti, malah perlu diteruskan. Atas dasar itu, pembela mengambil inisiatif untuk mengadakan convention ini bagi membincangkan secara worldview mengenai konsep mengarus perdanakan syariah dan peranan pihak agensi dalam merealisasikannya. Jadi alhamdulillah kita ada penceramah hari ini yang akan mengupas, memberikan tafsiran tentang apa konsep mengarus perdanakan syariah ini. Dalam hal ini, pembela ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Menteri Agama dan pihak JAKIM yang telah mengambil inisiatif mengadakan satu sidang meja bulat bagi membicarakan soal perundangan negara. Tidak dinafikan bahawa kegawatan suasana politik yang ada menyebabkan isu ini agak terpinggir. Perpecahan pimpinan Melayu Islam ini telah diambil kesempatan semaksimal mungkin oleh musuh-musuh Islam bagi merealisasikan agenda mereka. Sebab itu pembela sering melaungkan perpaduan di kalangan pemimpin Melayu, bukan dalam bentuk kesatuan parti, tetapi kesatuan di dalam perkara-perkara yang melibatkan agama Islam. Sama ada mereka berada di pihak kerajaan atau pembangkang, tetapi mereka mesti bersatu dalam perkara-perkara asas agama. Inilah seruan pembela kepada semua parti dan kita konsisten dengan pendirian ini. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan hadirin yang saya hormati sekalian, kita faham isu perundangan ini bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan. Cabaran yang kita hadapi boleh saya kategorikan kepada 4. Yang pertama, untuk meyakinkan pemegang-pemegang taruh. Yang kedua, kefahaman rakyat. Dan yang ketiga, birokrasi. Dan yang keempat, tekanan daripada luar negara. Ini memerlukan kajian yang teliti dan menyeluruh oleh pakar-pakar perundangan, ulama, para hakim serta para akademik. Di samping itu, peranan NGO untuk mengemukakan naratif kepada rakyat umum agar difahami dengan sebaiknya juga adalah amat penting. Gabungan inilah yang cuba untuk dilahirkan agar satu gerakan bersepadu dapat dilakukan. Bagi pihak pembela, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Tan Sri, Datuk-datuk, pembentang-pembentang kertas kerja, panelis forum, wakil-wakil Majlis Agama. Saya difahamkan ada Majlis Agama Negeri Sembilan dan juga Selangor, sahabat perjuangan daripada media, Datuk Usamuddin daripada Sinar Harian dan yang lain-lain. Juga tak lupa kita ada Mursyid Am pembela ni, iaitu Ustaz Ismail Mina sebagai penasihat kita. Moga segala yang dibincangkan akan akhirnya memahami keadaan semasa yang berlaku dengan lebih jelas dan langkah-langkah yang boleh dimainkan oleh pelbagai pihak dalam mengarus perdanakan syariat Islam. Mungkin ada yang rasa tidak selesa dengan tema ini kerana ia dilihat seolah-olah menongkah arus. Mungkin ada yang merasa kurang yakin untuk direalisasikan disebabkan pelbagai birokrasi dan tekanan yang akan dihadapi. Namun saya yakin dengan kesungguhan semua pihak serta strategi yang betul, ia bukan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian, kita sedar bahawa perjalanan untuk merealisasikannya memakan masa yang sangat panjang dan berliku. Malah saya menyebutkan kepada rakan-rakan dalam Sekretariat Pembela, mungkin perjuangan ini memakan masa 20 tahun. Mungkin kita sempat, mungkin tidak sempat. Namun keikhlasan dan kesungguhan kita serta kerjasama dari pelbagai pihak, baik agensi kerajaan, tenaga pakar, pimpinan NGO dan juga media, untuk istiqamah memperjuangkan amanah Allah ini, insya-Allah
ia akhirnya akan menjadi realiti. Kalaupun tidak di masa hidup kita, tetapi generasi yang akan mewarisinya. Saya sangat berharap kepada semua rakan-rakan kita tidak merasa lemah dengan apa sahaja halangan yang kita hadapi. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'law in kuntum mu'minin. Kamulah yang paling, jangan kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan agama Islam. Jangan kamu berduka cita, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi jika kamu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira, terutama daripada sahabat semahah Dr. Mufti Pahang, Dr. Abdul Rahman, yang sentiasa memberi sokongan kepada pihak pembela untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita galas ini, dan juga kepada Mufti Johor, Timbalan Mufti Perak, penceramah-penceramah Profesor Sam Rahayu, Dr. Zainul Rijal, dan saya pahamkan Datuk Hakim akan datang on the way, mungkin sesi berpuluh lama sikit insyaAllah, dan juga rakan-rakan NGO saya, rakan-rakan perjuangan, Datuk Siratuddin dan sebagainya yang bersedia untuk datang pada hari ini, juga rakan-rakan dari pembela, daripada Perkasa, daripada ISMA, Muafakat dan sebagainya. Mudah-mudahan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.